Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi live ringkas hari ini adalah untuk membicarakan satu kemungkinan pada PRU 15, tidak kira jika PRU 15 diadakan dalam masa terdekat ataupun diadakan tahun depan. Jadi saudara-saudari, baru-baru ini Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan pembentukan satu gabungan melibatkan parti-parti politik dan NGO-NGO yang berteraskan kepimpinan Melayu Islam. Jadi pembentukan gabungan ini mirip juga pembentukan asal parti UMNO, di mana sebenarnya ianya merupakan satu gabungan perkumpulan Melayu Islam yang ada pada ketika itu bagi membentuk sebuah parti politik. Jadi saya telah membicarakan secara panjang lebar mengapa ianya amat diperlukan, iaitu gabungan yang telah dicadangkan atau dibentuk oleh Tun. Kalau anda ingin tahu hujah saya berhubung perlunya gabungan ini, saya akan letakkan link berkaitan di ruang tajuk. Jadi anda boleh menonton live berkenaan di YouTube berkenaan. Jadi sekejap ni kucing saya ni kacau. Okey. Anda boleh menonton live berkenaan dengan merujuk kepada link yang saya sediakan di bahagian tajuk. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah saya menjangkakan ramai pengundi Melayu Islam akan beralih kepada gabungan baru yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, melibatkan parti-parti politik dan NGO-NGO yang berteraskan kepimpinan Melayu Islam. Sebabnya mudah. Masyarakat Melayu Islam secara amnya sudah melihat semenjak langkah Sheraton bagaimana ummah dipecah belahkan pada tahap yang tidak sepertinya sebelum ini, gara-gara satu kerajaan yang kononnya didakwa kerajaan Melayu Islam. Kita tahu pada langkah Sheraton, alasan diberikan kononnya perlu satu kerajaan Melayu Islam demi menyatukan ummah. Penyatuan ummah ni dijaja oleh PAS, dijaja oleh UMNO. Tetapi akhirnya kerajaan Melayu Islam yang kononnya ditubuhkan ini bercakaran tak tentu hala, pijak memijak satu sama lain demi mencapai matlamat peribadi masing-masing kepimpinan dia. Dan ini telah memecah belahkan ummah pada tahap yang tidak sepertinya sebelum ini. Memang teruk, amat teruk. Jadi anda mungkin tertanya-tanya, perpecahan yang dibawa oleh gerombolan UMNO, PAS dan Bersatu ni, adakah ianya mampu diubati? Jawapan saya mudah. Sekiranya gerombolan ini terus berkuasa, maka keadaan ini tidak mampu diubati. Negara akan terus mudarat, ekonomi akan mudarat, politik akan mudarat, kerana perjuangan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang adalah perjuangan kuasa dan kedudukan, bukannya perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Dan ini dah terbukti. Ini dah terbukti menerusi percaturan mereka, percakaran mereka, untuk percubaan untuk dan ada kalanya berjaya untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri, termasuk yang paling lucu di Melaka, UMNO tumbangkan kerajaan dia sendiri untuk menubuhkan kerajaan baru di Johor dan sebagainya. Semua ni adalah gara-gara kuasa dan kedudukan rakyat dipinggirkan, dan keadaan negara makin ternak. Jadi gerombolan yang sudah gagal semenjak langkah Sheraton 2 tahun lebih ni, masyarakat Melayu Islam memerhati. Dia memerhati dulu Barisan Nasional sebelum PRU 14, harga barang melonjak ke tahap yang menggila. Kemudian bila UMNO kembali berkuasa, sekali lagi harga barang melonjak lebih menggila daripada dulu. Mereka melihat dulu berlaku skandal-skandal 1MDB dan sebagainya, pada masa itu belum dibuktikan. Sekarang mereka melihat makin banyak skandal yang muncul, makin banyak bukti yang muncul yang menyabitkan ataupun membabitkan pemimpin-pemimpin UMNO,
ya, termasuk skandal terbaru, skandal LCS, ya, dan juga ada keputusan-keputusan mahkamah yang sama ada menyabitkan pemimpin kita iaitu Najib Razak, ataupun keputusan mahkamah di Amerika Syarikat yang menunjukkan dengan jelas berlaku kecurian dana. Dan ada bukti-bukti yang ditampilkan oleh FBI menunjukkan dana dimasukkan ke dalam akaun Najib dan anak tiri dia, dan jumlahnya 4 bilion ringgit lebih. Jadi semua ni menyebabkan rakyat akan melihat keadaan sekarang lebih teruk daripada pada PRU 14. Dan yang paling menarik, mereka memerhatikan, ya, katanya nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam demi menyatupadukan ummah. Tetapi kemudian mereka dapat tahu rupa-rupanya UMNO ada percaturan rahsia, kluster mahkamah ada percaturan rahsia dulu dengan DAP dan PKR membincangkan jajaran politik baru. Mereka dapat tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin ada cuba mendapatkan sokongan daripada DAP untuk menjadi Perdana Menteri semula. Ya, ini telah dibongkarkan. Jadi orang mula mempersoalkan, benarkah niat UMNO PAS bersatu ni untuk satu padukan ummah, sedangkan mereka sendiri tak boleh bersatu, ya. Lepas tu pula mereka melihat ummah berpecah belah, berceramuk, ya, tidak ada satu penyatuan yang diidamkan, sebaliknya perpecahan ada. Tiba-tiba orang melihat wujudnya satu gabungan baru melibatkan parti-parti Melayu Islam yang besar, melibatkan NGO Melayu Islam, melibatkan juga NGO yang berteraskan kepimpinan dari sudut Islamik dalam erti kata sebenar. Jadi secara keseluruhan ini adalah gabungan penyatuan ummah dalam erti kata sebenar, berbeza dengan apa yang masyarakat Melayu Islam sudah melihat dalam UMNO dan PAS dan Bersatu, iaitu gerombolan parti-parti politik berkepentingan, bukannya satu gabungan perpaduan ummah. Atas dasar itulah saya jangka akan berlaku satu tsunami Melayu pada PRU 15, dan perkara ini tidak sukar untuk dibayangkan. Ya, kita lihat di Johor, saya dah kata berulang kali dan saya akan ulang. Ya, kalau secara dasar kita lihat BN megah, dia menipu pengundi dia, kononnya dia dah menang besar. Tapi kalau anda analisa, sebenarnya hampir 50% tak keluar mengundi. Sebab mereka frust dengan BN, mereka frust dengan PH, mereka frust dengan segala-galanya. Jadi mereka tidak ingin keluar. Hampir separuh pengundi berdaftar tidak keluar mengundi. Jadi jika kita kira daripada jumlah pengundi berdaftar, peratus yang benar-benar mengundi BN, ya, tak sampai 25%. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, berdasarkan peratus pengundi berdaftar, sebenarnya prestasi BN menurun daripada PRU 14. Dia hanya menang sebab hampir 50% tak nak keluar mengundi. Dan saya dah berulang kali kata, inilah satu jumlah yang hampir 50% tak keluar mengundi itu adalah saham bagi parti-parti alternatif. Dan sekarang sudah ada satu alternatif, iaitu gabungan baru yang benar-benar berteraskan perjuangan penyatuan ummah. Jadi atas dasar itu, saya jangkakan di PRU 15 ramai akan keluar mengundi, dan atas dasar itu saya menjangkakan berkemungkinan tinggi akan berlaku tsunami Melayu. Ya, jadi jangan berangan-angan lah. Saya pemimpin PAS, ada seorang pemimpin tu kata PAS dengan UMNO perlu bersatu untuk menghadapi PRU 15. Sekarang ni di dalam PAS, walaupun pada masa Muafakat Nasional masih wujud, ya, kita sudah lihat pelbagai tentangan di peringkat akar umbi menyeru pemimpin PAS untuk hentikan kerjasama dengan UMNO. Kebencian terhadap UMNO memuncak pada ketika itu. Dan kita lihat di dalam UMNO, kebencian terhadap PAS pun sudah memuncak, kerana ramai menyalahkan PAS kerana mengkhianati Muafakat Nasional apabila berdamping dengan Bersatu. Jadi sekiranya andai kata untuk tujuan perbincangan UMNO dan PAS kerjasama pada PRU 15, maka lagi ramai akan berundur sebab frust. Ya. Jadi tak kira bekerjasama ke tidak, saya jangkakan UMNO, PAS dan Bersatu akan menjadi pembangkang pada PRU 15. Manakala itu, satu lagi parti yang dikatakan harapan
Melayu, walaupun ianya parti berbilang bangsa, iaitu PKR, kita dah lihat penolakan secara besar-besaran oleh rakyat. Ya, jadi jangan pandang remeh pendapat saya. Jangan pandang remeh. Saya yakin akan berlaku satu tsunami Melayu, iaitu satu peralihan pengundi Melayu dalam jumlah yang jauh lebih besar berbanding dengan PRU sebelumnya. Ini mungkin berlaku, ya. So itu sahaja pencerahan saya hari ini. Saya tidak akan mengambil soalan, dan pencerahan saya berhubung sebabnya perlu gabungan baru TUN tu. Akan saya letak link di ruang tajuk, jadi pastikan anda menontonnya, ya. Dan jangan lupa juga menonton sesi saya bersama Peguam Tersohor Muhammad Hanif Katri Abdullah semalam, di mana semalam kami telah berbicara secara neutral, tanpa berpihak, berhubung kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi oleh Najib, ya, susulan bermulanya proses rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan esok berhubung kes SRC. Jadi anda boleh menontonnya di YouTube, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.